2 Ogos 2025, peminat-peminat bola sepak Kelantan sekali lagi menerima satu berita yang mengejutkan, di mana Presiden KRWFC Nik Hafiz Naim mengumumkan peletakan jawatan sebagai Presiden. Dan susulan itu, Nasken Coffee, jenama popular tempatan, telah mengambil alih kelab bola sepak yang baru ditubuhkan itu daripada terkubur. Namun, apakah sebenar-benarnya yang telah berlaku? Selamat datang ke Suara Dunia, cerita di sebalik cerita. Sebagaimana yang telah kita ketahui, bola sepak Kelantan merupakan pasukan yang tidak asing lagi di dalam kancah Liga Bola Sepak Malaysia, di mana klub Kelantan FC pernah berada di puncak prestasi dengan mendapat gelaran treble, di mana pada tahun 2012 Kelantan telah berjaya mendapat juara 3 piala yang dipertandingkan. Namun, di sebalik kejayaan itu, pelbagai rintangan, onak dan duri yang terpaksa dilalui oleh kelab kesayangan itu sehingga terjadinya krisis sekarang ini. Sejarah yang dicipta telah terkubur apabila Kelantan FC lama-kelamaan mengalami masalah kewangan yang tidak dapat dielakkan. Namun, di saat kemelut yang melanda Kelantan FC suatu ketika dahulu, muncul individu yang bernama Norizam Tukiman atau lebih dikenali sebagai Zam Saham yang akhirnya sanggup membeli Kelantan FC daripada KAFA dengan harga sekitar 6.8 juta dengan syarat-syarat yang tertentu. Setelah Zam Saham mengambil alih Kelantan FC, maka peminat-peminat Kelantan dapat menarik nafas lega kerana kelab kesayangan mereka dapat diselamatkan daripada terkubur. Namun, bak kata pepatah, indah kabar dari rupa. Setelah permulaannya tampak baik dan penuh dengan visi dan misi yang dijanjikan oleh pemilik baru Zam Saham, namun kita hanya merancang, Allah yang menentukan segalanya. Kelantan FC sekali lagi menerima nasib yang malang oleh kerana prestasi yang tidak memberangsangkan dan ditambah pula dengan masalah kewangan dan tunggakan gaji pemain. Akhirnya, Kelantan FC sekali lagi berada di ambang kejatuhan kerana pemilik baru tidak dapat membawa Kelantan kembali ke puncak. Dengan kekalahan berturut-turut di dalam Liga Super dan juga ditambah dengan masalah tunggakan gaji yang serius, Kelantan FC sekali lagi telah digantung oleh FIFA pada tahun 2023. Sekali lagi, peminat-peminat Kelantan kembali berduka dan bersedih di atas apa yang berlaku kepada kelab kesayangan mereka. Namun, di sebalik kegelapan ini, muncul seorang penyelamat yang mahu mengambil alih Kelantan FC, yaitu Nik Hafiz Naim bersama tim GSK. Namun, rundingan demi rundingan telah pun berlaku antara Nik Hafiz dan juga pemilik lama Zam Saham. Namun, tampaknya rundingan itu tidak berjalan lancar dan mustahil oleh kerana ada syarat-syarat yang tidak dapat dipersetujui. Akhirnya, sekali lagi Nik Hafiz Naim mengambil langkah berani dengan membuka kelab yang baru yang dinamakan Kelantan Red Warrior KRW sebagai pengganti kelab Kelantan FC bagi menghidupkan kembali kegemilangan bola sepak Kelantan. Dengan mengekalkan logo lama KRW FC, nampaknya berjaya meyakinkan para peminat bola sepak Kelantan bahawa kelab ini dapat mengembalikan kegemilangan bola sepak Kelantan. Pelbagai usaha dan permulaan yang baik dilakukan oleh Nik Hafiz dengan pelan yang tersusun dan teratur. Dilakukan oleh Nik Hafiz, antaranya 365 hari Kelantan kembali ke kancah Liga Bola Sepak Malaysia. Pada akhirnya, KRW berjaya menyertai Liga A1 sebagai permulaan untuk kembali ke Liga Perdana. Nik Hafiz melakukan pelbagai perubahan dan juga rancangan dengan mengambil langkah berani dengan membawa masuk jurulatih yang cukup berkaliber dan berpengalaman dalam Liga Bola Sepak Malaysia, iaitu Irfan Bakti. Namun, langit tidak selalu cerah. Tinggal beberapa hari sahaja lagi Liga A1 Malaysia akan bermula. Namun, nasib malang sekali lagi menimpa kelab bola sepak Kelantan, di mana pelbagai isu yang telah menimpa Presiden KRW Nik Hafiz Naim, di mana FIFA sekali lagi menghantar surat tunjuk sebab kepada beliau, di mana beliau dikatakan mempunyai kaitan dengan kelab Kelantan FC yang telah pun digantung oleh FIFA. FIFA juga mengesyaki bahawa Kelantan FC, TRW dan juga Kelantan Red Warrior KRW adalah kelab yang sama, hanya bertukar kulit sahaja.
Oleh itu, Kelantan Red Warrior sekali lagi dikenakan sekatan pendaftaran permain. Akhirnya sekali lagi malang yang menimpa untuk peminat-peminat bola sepak Kelantan setelah nampak ada sinar yang akan datang. Namun di sebalik malang yang menimpa, Presiden KRW Nik Hafiz Naim sekali lagi menjadi hero dan juga penyelamat kepada bola sepak Kelantan dengan mengambil langkah drastik dan juga berjiwa besar apabila beliau rela melepaskan Kelantan Red Warrior KRW yang telah diusahakannya daripada bermula dengan zero dan melalui pelbagai onak dan duri untuk mengembalikan kegemilangan bola sepak Kelantan. Saya meletakkan jawatan sebagai Presiden Kelantan Red Warrior. Saya bila jadi kes ni dan banyak isu ni diperbincangkan di media-media, jadi banyak berkaitan dengan saya lah sebagai pemegang share dalam The Red Warrior, dan benda ni terbalik kepada pasukan kita Kelantan Red Warrior hingga dapat sekatan daripada FIFA. Jadi saya dengan ini mengundur diri untuk meredakan kes ini dan dengan memudah carakan pasukan saya untuk bermain semula di Liga Iwan. Terima kasihlah kepada AFL, FAM, penaja yang menyokong kami, dan yalah, especially penyokong lah, penyokong kita yang banyak menyokong kita untuk Kelantan Red Warrior. Kami bermula daripada kosong, Kelantan Red Warrior bermula daripada kosong hingga menjadi satu pasukan yang digeruni lah di A1. Saya akan melepaskan terus pegangan saya dalam Kelantan FC, tapi mungkin ada ketolong-tolong juga. Dan akhirnya pada 2 Ogos 2025, Nik Hafiz meletakkan jawatan sebagai Presiden KRW serta-merta kerana bimbang dirinya yang telah disabitkan atau dikaitkan dengan Kelantan FC dahulu akan menjejaskan perjalanan kelab baru Kelantan Red Warrior KRW, dan kemudiannya Kelantan KRW telah diambil alih sepenuhnya oleh Nasken Coffee, jenama yang tidak asing lagi di Malaysia. Tahniah diucapkan kepada Nik Hafiz kerana berjiwa besar demi menyelamatkan bola sepak Kelantan. Namun, apakah yang akan berlaku seterusnya? Adakah Kelantan Red Warrior KRW akan berjaya dengan pengurusan yang baru? Adakah KRW akan mengembalikan kegemilangan bola sepak Kelantan di masa hadapan? Atau adakah ini penamat bagi bola sepak Kelantan? Sama-sama kita nantikan perkembangan dan cerita yang akan datang. Sama-sama juga kita doakan Kelantan akan berjaya dan dapat mengembalikan kegemilangan Red Warrior di masa hadapan. Terima kasih kerana menonton Suara Dunia. Jangan lupa untuk subscribe. Kita jumpa dalam cerita yang seterusnya. Yeah.